Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa asbahihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillah ma syaa Allah. La yasruqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma iftiqaru kulli ma 'adahu ilayhi jalla wa 'azza فهو يوجب له تعالى الحياة وعموم القدرة والإرادة والعلم إذ لو انتفى شيء منها لما أمكن أن يوجد شيء من الحوادث فلا يفتقر إليه شيء كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه ويوجب له تعالى أيضا الوحدانية إذ لو كان معه ثان في الألوهية لما افتقر إليه شيء للزوم عجزهما حينئذ. كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه ويؤخذ منه أيضا حدوث العالم بأسره إذ لو كان شيء منه قديما لكان ذلك الشيء مستغنيا عنه تعالى. كيف وهو الذي يجب أن يفتقر إليه كل ما سواه. Hadirin sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia belas ihsan dia, masih memberikan segala nikmat kepada kita yang membolehkan kita untuk terus meneruskan kehidupan di atas alam buana ini. Alhamdulillah, limpah kurnia dan ihsan dia juga merezekikan kita dapat Islam, yang kita dilahirkan daripada mak ayah kita Islam dengan syariat yang dihantar pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mak ayah kita Islam, sejak lahir lagi kita dihukum Islam sebab mak ayah kita. Alhamdulillah, diberikan kita keupayaan nak taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah, diberi kita kehalubaan minat untuk terus nak belajar dan memahami, mengenali Allah Ta'ala, nak belajar pelajaran Tauhid, menyedari pula pelajaran ini adalah fardu ain di atas sekalian fardu. Alhamdulillah, diberi yang kita pula kesihatan, kelapangan masa boleh hadir untuk meneruskan bacaan daripada kitab Matan Ummul Barahin ini, insyaAllah. Hadirin sekalian, sambungan kita nak bicara pula makna yang kedua pada makna ketuhanan. Di mana bila sebut ketuhanan, kita bicara dulu ada dua ciri besar untuk melayakkan siapa-siapa yang atas nama Tuhan. Mesti ada dua kriteria besar ni. Antara rumusan disebut oleh ulama, ni dua kriteria besar. Bahkan kriteria ni boleh dipaham dengan kaedah lughah, dengan kaedah bahasa. Antara yang kita dah bicara lepas, ciri pertama untuk melayakkan diri ada jadi Tuhan tu adalah mesti istighna an kulli ma siwahu. Mestilah Tuhan ni dia tak hajat pada sesuatu. Yang keduanya mestilah iftiqaru kulli ma adahu ilaihi,
berhajatnya setiap satu selain pada dia, hanya kepada dia, hanya kepada Allah Ta'ala. Itu adalah dua ciri besar, kriteria yang melayakkan untuk sesiapa yang bernama ilah ataupun yang ada sifat uluhiyah, ada sifat ketuhanan, mesti menyentuh. Siapa saja yang ternafi sifat itu tak layak untuk jadi ilah. Sebaliknya, siapa tak ada sifat-sifat ketuhanan, tentulah dia bukan Tuhan, itu mesti dia makhluk. Yang makhluk mestilah duduk dan letakkan kedudukan makhluk atas kita nak bicara ni tak mana. Mesti sedarkan diri kita berhajat pada pencipta makhluk, khalik makhluk. Rasa perlu, rasa berhajat, rasa bergantung sangat kepada Allah SWT. Pasal kita pun tak ada bergantung atas diri kita sendiri, tambah pula nak bergantung atas diri yang lain, zat yang lain. Kita sendiri tak boleh amliku li nafsi naf'an wala dharra, tak boleh nak milik kepada diri kita mudarat, manfaat, hayatan wala nusyura, hidup nak bangkit semula, bukan semua dalam, ataupun dia tak ada satu pun semua dalam ketentuan kita, gegaman kita. Tak, subhanallah. Bahkan tiada lain, semuanya adalah semata-mata limpah kurnia daripada dia semata-mata. Baik. Jadi nak ambil faham seterusnya ni, kata dia kata ada pun berhajatnya setiap yang lain daripadanya, daripada Allah Ta'ala. Bahasa lain, barang yang selain padanya ni apa? Makhluk. Dia kalau faham ayat tu apa maksudnya? Makhluk ni memang berhajat pada Allah pasal apa? Kata dia, bila Allah, makhluk ni semua berhajat kepada Allah Ta'ala, maka memastikan baginya Allah Ta'ala ni tentulah dia hidup. Begitu juga merangkumi kudrat, iradat, ilmu. Kenapa mesti semua makhluk berhajat pada Allah Ta'ala? Sebab Allah ada khasnya atas sifat 20 dia nak sedarai ni, mesti ada 4 sifat ni yang kita belajar dalam bab burhan ni pun dia segalikan 4 ni dalam bab burhan. 4 sifat ni mestilah ialah antara sepatur kenapa Allah Ta'ala semua makhluk mesti berhajat pada dia. Tak ada makhluk boleh berdiri sendiri. Sebab apa? Pandang pada sudut makhluk mesti berhajat pada Allah Ta'ala. Ini sifat dan ciri dan kriteria ketuhanan. Apa dia? Mesti ada. Untuk semua makhluk berhajat pada Allah Ta'ala hidup. Kalau dia mati, siapa nak hajat dia? Subhanallah. Bahkan dia saja yang hidup. Makhluk semua mati. Ini pelajaran kita dah belajar dulu, saja ulang benda-benda bab macam ni. Bila kita semua mati, ni nak mati apa? Dah hidup je. Akan mati. Macam mana pun bila akan mati, sedang mati, kedudukan kita ni memang si mati ke si hidup. Yang tu pun nak faham juga. Kalau kita faham kita ni memang hidup, Allah Ta'ala hidup, susah nak rasa ketuhanan. Inilah juga sebab-sebab menggagalkan kita belajar tauhid, yang kita tak boleh perasaan, menyebabkan hilang ada rasa perasaankan ke Allah Ta'ala, dan ada perasaan kita ni bertuhan dengan Allah Ta'ala yang tiada apa pada kita, melainkan dia lah beri pada kita. Kalau tak ada fahaman tu, tak ada perasaan tu, memang istilahnya kita tak faham rasa bertuhan tu. Jadi untuk melayakkan Allah Ta'ala ni, dia sifat Tuhan dan semua makhluk mesti berhajat pada dia. Atas kata kriteria kedua ni, mesti dia kudrat, iradat, ilmu, hayat. Atas tertib di sini hayat, iradat, ilmu, kudrat, hayat, iradat, itu tak disusun. Hayat, kudrat, iradat, ilmu, disusun itu. Susunan tu tak ada masalah apa, cuma nak sebut mesti sabit 4 ni. Jadi atas kita nak kira sebut mudah dulu. Daripada sifat 20 ni yang memang termasuk dalam iftiqar kulli ma adahu, yang menyebabkan kenapa mesti semua makhluk hanya berhajat pada Allah Ta'ala, asalnya 4. Apa dia? Kat sini dia sebut 4. Hayat, ilmu, iradat, kudrat. Kita sebut selalu kudrat, iradat, ilmu, hayat. Bila ada 4 ni, lazim daripada dia macam mana kita belajar bab maknawiyah, makni maknawiyah itu dah kudrat, iradat, ilmu, hayat, tentulah qadiran, muridan, aliman, hayyan. Dah 8. Dah 8. Baik. Jadi atas kalau tengok syarahan sikit, Allah kalau dia tak hidup, siapa nak perlu dia? Bahkan kita pun kalau ada lembu kita bela, dia tak mati.
Tak tahu ingin kita bangkai, nak buat apa? Kalau hidup pun, tengok, lembu ni bodoh, tak kerti makan rumput je. Noh, kita menyumbat masuk mulut dia. Contohlah kan. Nak kata, tak ada ilmu, dia tak kenal. Batu, pasir apa dia makan. Yang kita mati habis tak makan. Lembu makan batu, berjadah. Mati lah. Itu kalau lembu, contoh lembu je kan. Nak suruh berfikir. Kenapa kata mesti dengan faham betul-betul macam ni bahawa kita akan rasa kita ni memang berhajat sungguh salah. Sebut ke lembu sikit dulu. Lepas tu kudrat, ilmu, iradat. Kita kalau ada hidup sekali pun ada ilmu tapi kederat tak ada. Bukan kederat dulu. Ni iradat tak ada. Tak ada kehendak pun. Boleh pergi ngaji. Nak pergi Afrika mereka boleh. Tapi rumah masjid sebelah rumah tak ada kehendak nak pergi. Tak sampai. Tak sampai. Itu satu hal. Di atas tak ada iradat. Allah kalau bukan semua makhluk ni berkehendak kepada dia terbalik saya sebutkan. Allah ni kalau dia tak ada kehendak, siapa nak kehendak pada dia? Siapa? Dia pun tak ada kehendak, kita pula menyebabkan dia berkehendak. Apa pula kita berhajat pada dia? Dia nanti berhajat ke kita. Bila kita yang berkehendak kepada dia, pasal dia memang ada kehendak dan ada keputusan untuk boleh menentu apa saja ketentuan dia, itulah yang jadi. Yang kita ni tak boleh menentu apa pun, hatta tak boleh menentu apa pun pada diri kita sendiri dengan pastinya, dengan zatinya. Kita ada belajar bab-bab tu dulu, memang tak ada keupayaan kat kita. Jadi mestilah Allah Ta'ala bila dia ada iradah, makhluk tak ada langsung apa kehendak. Kalau ada kehendak pun sebenarnya dia ialah pemberian ada kehendak tu ke kita. Satu ada kehendak ke kita, maka satulah Allah Ta'ala dia semua makhluk mesti berhajat ada dia. Hayat, ilmu, iradat, kudrat. Tambah bab kederat, sedia maklum lah kita. Di atas kita faham, nak bagi faham kata iftiqar tu tahu mana, nak rasa fakir tu. Allah kuasa, makhluk semua lemah. Untuk boleh ada kederat ni macam mana? Allah yang bagi kederat kat aku. La haula wa la quwata illa billah. Fokus atas perkataan ni tahu mana? La quwata illa billah. Tak ada daya upaya kita melainkan Allah yang beri. Yang inilah juga sikit sebanyak kita sebut dulu ke ujung nanti panjang umur ujung kita dia akan sebut. Bila kita faham prinsip uluhiyah ni, betul juga bab risalah nanti disuruh kita perbanyakkan zikir. Pasal banyakkan zikir ni dia memudahkan untuk refresh hati, hidupkan hati. Untuk ihya qulub itu, hidupkan hati kita. Pasal hati yang tak boleh berfikir merenung, tak boleh nak proses, kita tak gunakan kebolehan yang ada pada akal kita, khasnya dalam bab nak mentauhidkan Allah Ta'ala. Kalau kita tak guna ni, Allahumma salli gagallah kita prinsip nak boleh rasa berhajat pada Allah Ta'ala tu kan. Satu, dia ajar kita Allah, dia hidup, kita asal semua mati. Ni macam mana dia hidup? Allah hidupkan kita. Itu yang kita berhajat ke dia. Kalau duk rasa kita hidup, Allah hidup, sekali pun kata Allah hidup sebenar, kita hidup kena makan, kita akan rasa hajat ke makan? Kita akan hajat kepada minuman. Dia punya faham tu, dia akan lari kan. Satu ulama ajar kita disiplin betul. Ada saya sebut itu, khasnya bila Allah Ta'ala hidup, kita mati. Kenapa kita mati? Makhluk dan ilah ni dia takkan boleh ada dua sifat yang bersekutu dia tak boleh. Dia mesti bertembung. Mesti berlaku di sebalik. Allah hidup, makhluk mati. Ni hidup, Allah yang bagi hidup kita. Al-diddani la yajtami'a ni. Dua benda yang berlawanan takkan menghimpun. Takkan ada masa kita, kat kita ni masa yang sama hidup dan mati. Ada. Untuk kalau hidup, kita adalah si mati yang dihidupkan. Allah memang hidup, tak mungkin mati, mustahil mati. Pahaman mesti mantap. Pasal pahaman ni kalau tak mantap, saya punya pengalaman sendiri pun, kalau kita belajar satu sudut kita yakin dengan Allah Ta'ala hidup, tapi kita duk faham sama kita pun hidup. Bahkan kita hidup, kita takkan rasa Allah bagi hidup kita. Kalau kita hidup dengan kita tengok proses yang biasa yang kita duk buat saban masa, apa ada? Lapar kena makan, tak rasa hajat ke Allah Ta'ala. Rasa hajat kita ke siapa? Ke makan.
ke minum, ke ubat, ke duit, pada masi Allah. Satu cara nak boleh rasa fakir tu macam mana? La ilaha illallah. Allah je ilah, makhluk tak ilah. Di mana Allah saja ilah. Allah je hidup. Kita semua mati. Ni boleh hidup. Tak ada yang siapa boleh hidupkan kita melainkan Allah. Tak ada siapa boleh bagi ilmu kat kita melainkan Allah. Tiada siapa boleh bagi kehendak kat kita melainkan Allah. Tiada siapa boleh bagi kederat kat kita melainkan Allah. Baru dapat tauhid. Tu pun faham baru. Belum masuk dalam hati lagi. Dah faham nak buat apa? Latihan. Dan tu pun saya sering sebut. Memang itu proses-proses disebut oleh ulama' tutup guru kita. Lepas kita dah faham, kita punya matlamat bukan ilmu. Bukan. Kalau matlamat dengan ilmu, ada isyarat Nabi SAW kata dia, An-nasu halka ilal amilun. Manusia ni semua rosak binasa, hancur habis, tak boleh pakai. Mereka orang alim. Al-alimuna halka ilal amilun. Orang alim pun binasa lagi. Maksudnya kalau ada pengetahuan binasa, ilal amilun, melainkan dia beramal. Al-amiluna halka. Orang beramal pun binasa juga. Rosak juga, hancur juga. Ilal mukhlisun, melainkan orang yang ikhlas. Apa maksud mukhlisun? Ai al-muwahhidun, orang yang ahli tauhid. Di mana tauhid ni? La ilaha illallah. Apa dia la ilaha illallah ni? Makhluk semua berhajat pada Allah. Tak mana makhluk berhajat pada Allah Ta'ala ni? Allah saja hidup, makhluk semua mati. Ni hidup, Allah yang menghidup dan memati. Kita hidup, Allah yang bagi hidup kita. Orang ada tauhid. Baru boleh rasa berhajat ke orang Ta'ala. Kalau tidak, susah kan. Atau kalau paksa-paksa pun tak mahu. Bagi kenal hakikat maksud la ilaha illallah ni. Masa nak dapat iman, mesti ada ilmu iman. Ilmu iman ialah ilmu la ilaha illallah. Memang pelajaran ni kadang-kadang orang tengok selalu macam senang aja. Kalau tak belajar betul-betul, tak amati betul-betul, tak dapat. Nampak senang. Tapi bila soal nanti, dia tahu rupanya tak faham pun. Yang tu yang menyebabkan kita tak ada apa-apa hubungan dengan Allah Ta'ala. Yang menyebabkan hati kita tak hidup ke Allah Ta'ala. Siapa? Pasal kita belum kenal dan belum faham konteks ketuhanan untuk kita benar-benar boleh rasa berharap ke Allah Ta'ala. Rasa fakir ke dia. Quran sebut antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua ni fakir, berhajat pada Allah Ta'ala. Rasa ke berhajat ke Allah Ta'ala? Apa puncanya? Salah satu punca tiada lain, ilmu. Maksud ilmu tu macam mana? Kita tak faham maksud la ilaha illallah, nak meletakkan Allah saja bersifat ketuhanan, dia saja ilah. Antara ciri ilah dia, makhluk semua mesti berhajat pada dia. Apa yang menyebabkan makhluk semua berhajat pada dia? Dia saja huwal hayyul qayyum, dia saja hidup. Makhluk semua asal mati. Makhluk asal semua tak ada. Nisbah bagi jadi zat, itu yang atas kata hayyu hidup, ini bab sifat. Atas nama zat, Allah jua yang ada. Kita makhluk semua asal tak ada. Zat kita ni Allah ni ada. Allah, dia sajalah zat yang ada sifat hidup. Makhluk ni semua mati. Tak ada apalah yang hidup kat kita ni, melainkan Allah lah yang menghidupkan kita. Mesti betul tu sifat itu. Mesti betul. Tak betul lah tu, maksudnya tak faham. Tak faham itulah yang menyebabkan kita tak boleh hadir hati, rasa fakir Allah Ta'ala. Macam mana pun nak sebut tadi, dah faham nak buat apa pula? Kena beramal. Antara kaedah nak beramal ilmu macam ni, nak amal macam mana? Amal dia zikir dan hati hadir. Kali sebut. Apa kaedah nak beramal tauhid ni? Zikir, hati hadir. Sama ada zikir tu la ilaha illallah. Sama ada zikir tu subhanallah. Sama ada alhamdulillah. Sama ada Allahu akbar. Ataupun zikir tu semata-mata Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bagi hadir. Allah apa? Tuhan aku. Apa, kenapa dia jadi Tuhan? Allah ni dia hidup, aku mati. Ni hidup, dia yang hidupkan aku. La ilaha illallah. Atau istilah nak dapatkan iman ni macam mana? Ngaji ilmu iman ialah ilmu la ilaha illallah. Lepas tu nisbah kita nak dapat ilmu macam mana? Mesti muzakarah, mutala'ah. Ada bab nanti sampai mujadalah. Lepas tu nak buat apa pula? Mesti ada amal yang kita buat. Antara amal yang kita nak buat ni apa? Kena ada muraqabah, musyahadah. Bahasa mudahnya apa? Zikir. Kalau payah sangat nak faham tu kan. Memang ada istilah tu. Banyak mau jumpa insya-Allah. Kena zikir dengan Allah Ta'ala. Dah faham, kena banyak zikir.
Zikir tujuan apa? Nak melembutkan hati supaya hati ini dilatih untuk zikir. Hati ini latih zikir. Satu lagi, selawat. Supaya memang rasa kasih sungguh kat Rasulullah. Allah ma'bud, Muhammad mahbub. Ada pelajaran dia situ. Atas kita bicara ni, istighna je, iftiqar je lah. Rasa tak susah tu. Alasan diberi macam mana kita belajar Burhan tu, kerana jika tiada suatu daripada segala sifat itu, nescaya tak mungkin Allah Ta'ala boleh mengadakan sesuatu yang berhajat kepadanya. Kalau ada ternafi satu, tak mungkin sesuatu daripada yang baru ni, takkan ada sesuatu daripada baru. Lepas tu, maka tiada sesuatu yang berhajat padanya. Kalau dia tak ada ilmu, bila dia buat makhluk? Siapa nak hajat ke dia? Nak hajat pun makhluk pun tak ada. Nak hajat ke dia pun? Dia pun tak ada kedekat nak buat makhluk. Mana mustahil? Mustahil gitu. Bila dia buat makhluk, tu dalil dia ada kuasa. Bila dia ada kuasa, itulah juga memahamkan kita asal tak ada kuasa. Kalau kita dah rasa kita ada kuasa, maksudnya tak faham lagi pembenaran kata tu, la ilaha illallah tu. Tak faham ni. Ilah tu tak faham lagi tu. Tak faham ni. Mesti faham Allah je hidup, kita ni mati. Ni hidup, Allah yang hidup dengan aku. Tak boleh faham tu, maksudnya tak faham lagi la ilaha illallah. Ngai la ilaha sebut tu. Pelajaran tauhid dia sebenarnya bukan susah. Ambil faham itu betul. Pasal dia gitu, kemas sangat, terlalu kemas. Terlalu kemas, sebab tu jangan tak tahu. Ilmu dia sebenarnya terlalu kemas, senang sangat nak ambil. Yang susah apa? Mujahadah. Betul yang susah. Mujahadah nak beramal tu. Nak bagi rasa sentiasa aku ni berhajat ke Allah. Aku ni lemah. Dia yang dekat aku. Alhamdulillah. Aku ni lapar. Bila macam mana? Dia yang bagi makan kat aku. Alhamdulillah. Dahaga. Dia sedia air untuk aku. Alhamdulillah. Tambah dapat air minum masuk perut pula. Minum pun bismillah. Allah yang suruh aku minum ni. Lepas tu hilang dahaga. Alhamdulillah. Kalau tak hilang pun minum lagi. Alhamdulillah. Puji untuk Allah, untuk Allah. Dia sediakan segala keperluannya dia. Inilah jalan-jalan ahli tauhid dapat tauhid sini ya. Inilah ilmu dia. Sinilah tempat macam mana para anbiya sebenarnya manusia awam dia boleh jadi aulia kan. Pasal apa ni? Pasal ilmunya cukup, latihan pun cukup, banyak dengan sebab proses latihan tu hasil rasa perhambaan. Rasa fakir, fuqara ila Allah tu rasa. Bila macam mana nak rasa? Tiada jalan lain melainkan kena latihan. Latih nak latih apa? Latih zikir dan hati hadir. Macam mana nak hati hadir? Mengaji bagi faham apa konteks makhluk dengan Tuhan. Kita dah belajar tu. Kita dah belajar konteks lah ni. Yang kata Allah ada dua kriteria besar, istighna'an kulli ma siwahu, iftiqar kulli ma adahu. Apa ciri mesti ada iftiqar? Ni baru cerita 4. Kudrat iradat ilmu hayat. Bila yang tu sifat Allah Ta'ala, tentulah qadiran muridan aliman hayat. Siap. Ambil pada sifat 20 tu ya. Lepas tu sambung kita tu dia sebut wa yujibu lahu ta'ala aidan al-wahdaniyata. Wajib bagi Allah Ta'ala juga bila faham semua makhluk berhajat Allah Ta'ala, apa dia satu lagi? Wahdaniyah. Allah mesti esa. Atas kita bicara dah syarah bab wahdaniyah dah, esa apa? Zat, sifat, af'al, milik. Tak ada siapa boleh kongsi, semua hak dia. Zat wahad dia, sifat wahad dia, perbuatan wahad dia, milik wahad dia. Yang ni ada pelajaran besar, kena belajar macam mana supaya boleh mengekalkan status ahli sunnah wal jamaah yang nak memahamkan yang kata makhluk ni bagi letak kedudukan makhluk betul-betul, Allah pada kedudukan Allah betul-betul. Jangan salah faham antara hubungan dua-dua belah pihak. Jangan sampai mentuhan dengan makhluk, jangan sampai memakhlukkan Tuhan. Itu dua sifat besar tu. Sebab Allah ilah, mesti letakkan uluhiyah kat dia. Jangan sampai meletakkan uluhiyah pada selain pada Allah Ta'ala. Dan pula janganlah pula memakhlukkan Allah Ta'ala sampai Allah Ta'ala ni seolah-olah macam makhluk. Subhanallah. Okey, sikit ayat-ayat macam tu. Baik, jadi atas faham kita kudrat iradat ilmu hayat, macam mana hal lepas juga pelajaran kaedah dia bila sabit ma'ani tentu sabit
manawiyah. Bila kudrat iradat ilmu hayat, tentulah qadiran muridan aliman hayyan. Ya. Jadi faham kata makhluk semua berhayat pada Allah Ta'ala, tentulah ada sifat wahdaniyah. Dia asal. Zat dia, sifat dia, fa'al dia, milik dia. Itu masuk asal dia. Ataupun asal zat, kita dah lama faham. Alhamdulillah. Asal yang memang nak belajar, sekali lagi dulu saya sebut ni sifat kudrat iradat ilmu hayat. Lepas tu nak faham perbuatan pula. Dah sifat dia bagi perbuatan, tak ada apa makhluk boleh buat perbuatan melainkan hanya daya upaya Allah Ta'ala berilah quwwata illa billah. Dah cantik lah ulama kita ajar satu jalan untuk macam mana nak dapatkan tauhid ni, khasnya atas syarahan wahdaniyah. Satu wahdaniyah nisbah belajar dah, burhan dah. Yang ni cuma nak simpul aja, nak simpulkan je. Apa tak faham, taubat ni ngaji lain. Kau ada peluang mana-mana ke tengok apa rekaman ke apa. Pasal dah belajar, masih terpelajar, lepas tu nak belajar apa lagi? Macam-macam bab kena belajar lagi. Macam-macam bab. Baik, yang ni kalau ikut apa kita belajar baru teras saja. Asal yang sebut ialah semestinya Allah Ta'ala ni makhluk berhajat pada dia. Siapa? Saya dia sah. Satu je zat yang qadim hakiki wujud, yang semua makhluk ni asal tak ada, dia memang ada, sedia ada, memang ada, wajib ada, mesti ada. Hanya zat Allah Ta'ala. Ada pun makhluk asal tak ada. Betul ni ada, bukan bapak kita lagi ada kita, bukan Nabi Adam lagi ada kita, ya? Bukan Nabi Muhammad lagi ada kita, tetap Allah lagi ada kita. Tak berubah tu. Sikit nak sebut kata mesti sebagai makhluk ni letakkan tempat makhluk tu betul-betul kan. Jadi khasnya nak sebut tahu mana, bab kesempurnaan ni, bab kamalat ni hanya milik Allah Ta'ala. Makhluk ni semua sifat naqis. Bahasa Arab lah sikit, maksudnya kekurangan kita ni serba kurang. Baik, atas bicara sifat ni, kira daripada sifat 20, sifat wahdaniyah. Kenapa masuk wahdaniyah dalam bab iftiqar? Kerana jika ada bersamanya Allah Ta'ala ni, bersama dengan dia Tuhan. Yang kedua ataupun ketiga, keempat, nescaya tiada berhajat kepadanya oleh sesuatu pun. Kalau Allah, dia Tuhan, ada satu Tuhan, satu lagi, macam mana? Dia bukan Tuhan, yang tak ada satu lagi pun bukan Tuhan. Siapa? Dua-dua tipu punya Tuhan. Ada dua Tuhan, takkan boleh jadi dua Tuhan. Kalau boh pilah, andai kata ada dua Tuhan, apa akan jadi? Separuh pergi kat kita, separuh pergi kat dia. Ataupun semua pergi kat dia, seorang pun tak main kat kita. Macam tu. Tuhan ni mesti daripada dia, semua makhluk mesti datang daripada dia. Tak ada masdar lain, tak ada sumber lain. Tak ada. Satu lagi faham wahdaniyah. So wahdaniyah ni dia terah besar untuk kita apa-apa pun rujuk pada Allah Ta'ala. Rujuk Allah Ta'ala. Walaupun ada keupayaan kederat kat kita, ada keupayaan iradat kat kita, ada keupayaan ilmu kat kita. Badan pula bertubuh kuat, badan rupa pun sasa. Bukan macam tu. Bukan itu kaedah. Bahkan yang berarti tahu mana? Allah dia yang memilih wahdaniyah tu, keasaan tunggal pada dia itu dari sudut zat, sifat, perbuatan, milik. Saya saja sebut tu pasal ada bab kita dah belajar. Baik. Jadi sifat wahdaniyah pun termasuk dalam iftiqar. Pasal kalau dia dua, gagal. Tuhan dua je gagal. Dia sebut sini sudah sekali lagi, jika ada bersama Allah Ta'ala ni Tuhan yang kedua, nescaya tiada berhajat kepadanya oleh sesuatu pun. Nescaya Tuhan satu, Tuhan dua. Katalah Tuhan dua ni berhajat pada Tuhan satu, Tuhan dua ni tak siapa kehendak ke dia, pasal dia pun berkehendak pada Tuhan satu. Jadi dia bukan Tuhan lah sebenarnya, pasal dia berkehendak. Tuhan mesti tak berkehendak, dan takkan ada dua Tuhan. Tak usah ada cari lah. Tak usah ada buat assignment lah, PhD apa ke. Buat assignment apa? Mencari Tuhan kedua. Kepala otak kau. Buah bahasa itu. Kutlah esok buat tu kepala otak tergeliat. Cari akal, mencari Tuhan kedua ke apa. Kalau cari bumi kedua tu pun kadang otak tergeliat juga. Takkan ada bumi kedua. Saya ngaji kalau Tok Guru ajar lah, katalah kita buat ahli saintis, kita buat kajian-kajian. Kalau andai katalah ada penemuan-penemuan tempat hidup macam ni. Kita dengan yakinnya akan kata apa?
Allah Ta'ala sebut, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan di bumi ni khalifah, fil ardi, bukan fil marikh, fi mushtari wa Pluto wa Uranus wa mushtari lah, fil ard, fil bumi faqat. Nabi Adam, semua ada manusia ni Nabi Adam, tak pernah ada makhluk sepanjang sejarah yang pernah keluar ke angkasa lepas, pergi ke planet lain. Takkan ada makhluk semacam manusia yang dia adalah manusia keturunan Nabi Adam duduk di luar. Mustahil. Kalau jin yang menyerupa manusia datang main bumi, itu harus berlaku. Tapi bukan manusia. Adakah makhluk lain selain pada manusia? Ada. Atas nama spesies jin. Satu kalau cerita-cerita orang putih saja ke sana sikit lah. Yang tu pun kadang kena cerita tak, tapi kita mengambil sikit cerita Wahdaniyah ni yang kata makhluk semua berhajat pada Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam dekat muka bumi, mana nak cari makhluk manusia lain pada bumi? Ini ada. Adapun selain pada manusia, yang tu tak fokus sebut kat bumi, boleh harus ada pada planet-planet lain. Dan makhluk tu makhluk apa? Dia nak sebut alien ke, ET ke, predator ke, apa menatang apa balak tu, saya tak pandai bapak tu, macam-macam nama lah. Macam mana? Jin, bukan anak Adam. UFO ke, USO ke, apa, sea object, flying object, sea object lagi, darat object. Darat panggil apa? UFO, USO, tak tahu. Darat object. Tak faham sudah. Kan ada UFO kan, flying object, unmagnified, unidentified. Tak boleh, apa, makhluk terbang yang tak boleh dikenal pasti apa dia kan, UFO tu. Cabut tu, jambut putih tak pun nak pandai tu. Unidentified ke, unma'rifatified ke apa ke, buh-buh lah. UFO juga ada flying object, ada sea object. Darat objek kau tak pernah jumpa kot. Sudah. Jadi kalau buat macam-macam creature, apa-apa creature, jin, bukan manusia. Tapi betul kan, orang putih kepala otak dia orang hacker sampai yang tu yang khurafat pun jadi betul. Jaga sikit tu. Kita pula seronok tengok filem ni apa. Sampai Spiderman pun kita percaya. Spiderman. Saya kelakar dia tu. Adalah kawan-kawan sebut kan. Dia ajar pun ajar apa? Up and the way, up underwear. Apa dia? Terbang pakai sepeda. Cara diterjemah tu. Up and the way, underwear. Ditukar underwear tu kan. Up and the way, itu Superman punya perkataan nak terbang kan. Apa dia? Terbang pakai sepeda. Sepeda pula dia pakai kat luar. Tu bodoh tu. Saja nak sebut. Bodoh kita percaya Superman kuat. Spiderman pun kuat. Semua man ni semua kuat. Merepek lah. Ultraman pun pakai sepeda kat luar. Yang kuat-kuat semua pakai sepeda kat luar. Bodoh. Saja kita sebut itu sikit kan. Maksudnya kita cepat ambil tu kan. Cerita-cerita semua orang putih semua yang agak kuasa semua pakai sepeda luar. Boh bila masa itu. Tak apa pakai sepeda je. Aduh. Cerita apa ni? Nak cerita makhluk semua berhajat ke Allah. Untuk nak cerita ada ke makhluk selain daripada manusia, daripada bumi ni yang dia manusia juga. Ni ada. Tak pernah ada Allah Taala utus apa malaikat dah. Nabi Rasul satu hal, bahkan tak pernah ada sejarah manusia yang keluar daripada bumi ni pergi ke planet lain. Surely walaupun kita tak pernah kaji teropong-teropong bintang bulan apa sekali pun. Saya ngaji dulu tutup guru sebut benda-benda macam ni bukan gaduh dia ngaji sains apa kuat kajian pun tak payah. Dia buka kitab ulama kita sebut ziarah dengan yakin, tak ada khilaf pun. Okey. Jadi Allah Taala ni dia seterusnya zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia, tu yang menyebabkan semua makhluk berhajat pada dia. Kalau katalah dari sudut zat, sifat, perbuatan, milik ni, makhluk ni ada zat, sifat, perbuatan dan milik sendiri dia,
Tak ada dia hajatnya ke Allah Ta'ala. Cuma kat kita ni, masalah kita apa? Kita tak faham konteks ni. Itu yang kita tak rasa berhajat ke Allah Ta'ala. Bahkan kita berhajat kepada makhluk. Apa masalah kita? Apa nak sebut? Lost information. Ataupun wrong information. Apa lagi? Ataupun no information. Kita tak pernah belajar pun. Sebenarnya kita berhajat ke siapa? Yang kita sebut, walaupun Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita tak boleh nak hadam wa iyyaka nasta'in, kau saja kami mohon pertolongan. Apa masalah kita? Pasal kita akan rasa minta tolong ni dengan makhluk. Pasal kita tak faham ilmu iman tu, la ilaha illallah ni bersifat uluhiyahnya hanya Allah. Dua ciri uluhiyah, Allah tak hajat pada satu, makhluk semua hajat ke Allah Ta'ala. Selagi tak boleh faham makhluk ni semua berhajat pada Allah Ta'ala dengan segala huraian dia, khas tak faham iftiqar ni, mestilah semua makhluk berhajat pada Allah Ta'ala. Makhluk ni walaupun berhajat pada makhluk, tengok pada zahir, makhluk sebenarnya bukan berhajat pada makhluk. Pasal semua makhluk dalam status yang sama. Apa dia? Berhajat pada Allah. Bahkan makhluk, kita sebaik-baik makhluk pun tak boleh tunaikan hajat kita sendiri. Takkanlah ada makhluk yang lebih dhaif, yang lebih rendah martabat mereka boleh menunaikan hajat kita. Kita tengok duit macam duit boleh tunai hajat. Duit bukan benda hidup, takkan dia tunai hajat kita. Tapi dengan sebab dia ada sesuatu kita. Itu atas jalan sebab, adat. Bukan dengan pastinya duit boleh tunaikan hajat. Ada orang duit juta-juta, tapi kalau ada penyakit semput, duk semput tu tak boleh sembuh. Kalau kena ada kanser, kemo lah berapa kali kemo, tak akan sembuh. Contohlah kan. Walaupun duit juta-juta, kalau kata duit tu kita boleh berhajat, dia boleh tunai hajat kita, ada dia, selesai semua masalah. Tak ada je. Dia semua irtibatun adi. Yang ni bab ni kena mengaji panjang ni, supaya kenal hukum adat dengan hukum akal. Hukum akal mensabitkan hanya pada Allah Ta'ala. Bagi kita jadi ulul albab ni, jangan jadi ulul lembab. Entah mana dari sudut berakal, Allah aja ilah, makhluk ke ilah. Allah aja ilah, makhluk ke ilah. Dia memang kena zikir satu. Atas fakta besar dia, ilmu, bagi faham ilmu la ilaha illallah ni. Apa dia? Allah saja yang dia tak hajat pada satu. Makhluk semua berhajat pada Allah. Makhluk sebenarnya tak ada satu pun makhluk berhajat pada makhluk, tak ada. Kalau nampak makhluk berhajat pada makhluk, ini hanya suratan, dia suri, hanya pada rupa saja berhajat ke makhluk. Yang tu pun kita faham tu, hajat pada rupa saja. Nampak kita dahaga minum air, sebenarnya kita bukan hajat pada air, kita hajat pada Allah. Sebab Allah yang sediakan air untuk kita. Air dia tak boleh jadi sendiri. Air tak boleh jadi efektor dengan diri zat dia sendiri, dia menghilangkan dahaga kita. Tak boleh. Ada orang tak minum air pun hilang dahaga, ada orang minum air pun tak hilang dahaga. Tapi kebanyakannya minum air hilang dahaga, menunjukkan air bukan penghilang dahaga, tapi mesti ada penghilang dahaga. Dan penghilang dahaga tu bukan air, tapi Allah. Tu sekali lalu lah bab burhan, hujah, alasan, penjelasan untuk faham kita bahawasanya memang makhluk ni takkan boleh tunai hajat makhluk. Kalau nampak pun rupa dia hanya pada rupa saja, pada rupa saja, bukan hakiki, bukan realiti. Yang tu yang baru boleh jadi hamba Allah Ta'ala, baru boleh jadi orang mukmin, walaupun ambil sebab dunia, tak jatuh hati kepada dunia, tak jatuh hati ke kita pun, dan tak jatuh hati pada mana makhluk pun. Bahkan hatinya hanya tawajuh, jatuh hati hanya pada Allah Ta'ala. Itu ahli tauhid. Itu baru ahli tauhid. Selagi tak dapat tu belum ahli tauhid. Atau istilah ulama disebut masih ada kufur dengan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Tak isbatkan wujud dia. Wujud pun tak rasa. Macam mana nak rasa sifat-sifat lain? Wujud pun tak rasa, dan segala sifat kamalat yang sepatutnya rasa ke Allah Ta'ala, tak hadir rasa ke Allah Ta'ala. Atau kita bicara sini wahdaniyah, tak rasa pun zat kita ni Allah yang jadi. Tak rasa pun, tak faham pun, tak pernah faham pun. Sifat ni Allah yang anugerahi. Tak pernah faham pun. Daya upaya ni, kita tak ada daya upaya. La quwata illa billah. Allah yang bagi daya upaya kat kita. Bila dia bagi daya upaya, kita berusaha macam ni, dapat nama milik, beli tanah, rumah, apa harta benda, duk rasa milik kita. Lahu ma fis samawati wal ardh. Milik Allah apa ada langit dan bumi.
Mesti faham betul-betul tu. Yang tu tak hadam, ilmu tak ada, tu yang kita slow. Tuan-tuan saya tak tahu, saya sebut sifat saya. Kok tuan-tuan tak ada ilmu pun boleh hati sentiasa bergantung pada Allah Ta'ala. Masya Allah. Tolong ajar sikit saya. Saya bodoh. Tak boleh dapat tu. Saya tak nampak jalan lain. Mesti ilmu. Pasal tengok sunnah pun macam tu. Apa dia? Rasulullah datang mengajar. Bagi tahu, cerita, hurai, tunjuk. Untuk apa tu? Supaya datang iman. Bagi hujah, alasan. Bagi apa? Mukjizat. Bagi akal jelas saja. Boleh berpegang hanya pada Allah Ta'ala. Kerana atas memahamkan iftiqar ni. Makhluk, atas nama makhluk. Berhajat makhluk hanya pada Allah. Makhluk sebenarnya tak sepatutnya berhajat pada makhluk. Kalau berhajat pada makhluk pun hanya suratan. Ambil ayat tu, pergi faham itu, hadam elok-elok. Memang lapar kena makan. Kadang tak makan ni pun, bau-bau makan. Itu pun dah kenal apa nak makan. Contoh. Contoh tak faham sudah saya cakap apa. Bau makan pun dah kenal lah apa benda nak makan ni. Punya kenalnya kita, tapi dengan Allah tak kenal pun. Allah yang sedia makanan untuk aku. Allah. Ada orang pula tengok masak untuk aku. La ilaha illallah. Ada orang pula bayar makanan pula untuk kita makan. La ilaha illallah. Ada orang bela makanan. Bela apa? Bela pokok, bela tanaman, bela ni. Ada yang Allah sendiri tumbuhkan. Dengan hujan tak payah orang siram, tapi Allah yang siramkan untuk kita. Dia datangkan hujan, dia datangkan macam-macam pokok punya ni untuk datangkan cita rasa macam-macam kat kita. La ilaha illallah. Bau je la ilaha illallah. Dia takkan dapat ni melainkan ilmu si cukup bagi kenal makhluk, kedudukan makhluk terus mana. Makhluk tetap makhluk takkan boleh tunai hajat makhluk. Makhluk bila-bila pun tak boleh tunai hajat makhluk. Yang boleh tunai hajat makhluk hanya Allah. Semua makhluk hanya berhajat pada Allah Ta'ala. Kalau makhluk berhajat pada makhluk, tengok hantu pada rupa. Hajat pada isteri, hajat pada anak, hajat pada kawan, hajat pada taulan. Ni. Macam mana pun tengok ada taulan tolong. Alhamdulillah, puji ke Allah. So, Allah jadikan taulan untuk kita. Ada isteri pula. Alhamdulillah, Allah jadikan isteri untuk kita. Ada anak pula tolong macam ni. Alhamdulillah, Allah ya bagikan anak untuk kita. Ada pula kawan pula, ada pembantu pula, ada macam ni pula, teamwork pula. Alhamdulillah. Apa? Allah bagi semua. Tak ada apa kat kita. Tak ada apa kat kita. Yang ada siapa? Allah. La ilaha illallah. Allah. Kita ni pun limpah kurnia Allah Ta'ala. Apa yang diberi kat kita pun semua limpah kurnia daripada Allah Ta'ala. Semua makhluk ni dari Allah, dengan Allah, ke Allah. Itu bahasa-bahasa istilah ulama lah. Saja nak kewahdaniah tu sikit. Jadi asal nak ambil faham kita dengan sifat 20 ni, bila faham la ilaha illallah la mustaghniyan kulli ma siwahu muftakiran ilai kullu ma adahu illallah. Kalau dia nak sebut iftiqar ni, tak adalah yang semua makhluk berhajat pada dia melainkan Allah. Pasal apa? Pasal dia kudrat iradah ilmu hayat. Pasal apa? Pasal dia wahdaniyah. Baik, jadi dengan 4 tadi kudrat ilmu hayat, tentulah qadirah muridah aliman hayyan, lazim manawiyah tu saya tak ajarlah dulu, campur satu wadahnya 9 ya. Maksudnya daripada sifat 20 ni 9, istighna itu 11, yang ni 9, itu 9 campur 11 20. Cuma nak kira mana satu tu, perhati sikit. Kalau nak ambil dengan kiraan kan, ulama dia dah formula kan, kita cuma nak ambil dan ingatan, lepas tu hadam. Kita nak proses sendiri susah. Saya punya pelajaran macam ni saya dah ingat masa saya duduk sekolah menengah ni. Pasal dan pergi masjid, surah duduk ulang, ada imam-imam, guru-guru mengajar masjid. Kita duduk dengar berapa kitab khatam, tak pernah pegang kitab pun. Masa tu kan mengaji pegang kitab. Pergi pun sabit balik pada mengaji Quran apa-apa, singgah masjid dengar orang mengajar. Ngajar-ngajar pun dah ulang alik berapa tahun tu, dan dengar khatam kitab habis banyak apa. Tauhid dia, fiqh dia. Apa saya nak sebut ni? Dengar dulu lagi, tapi nak hadam betul-betul dalam hati tu. Saya nak sebut apa? Ilmu saya ambil dulu. Lepas tu dah ada ilmu tu, baru ada jalan kita untuk boleh mengenal Allah
nak rasa Allah lah penunai hajat, makhluk ni tak boleh tunai hajat. Mesti ada dasar ilmu dia tu nak faham. Kalau tidak, tak boleh nak cerita apa. Dengar, tapi tak boleh nak hadam. Tak ada maklumat yang nak cerita. Bila tak boleh nak cerita, jangan tu nak cerita ke orang, kat diri sendiri pun kita tak boleh nak rasa. Dia tak ada benda yang kita nak boleh bicara. Apa aku nak kata ni? Aku nak faham Allah ni. Aku ni berhajat ke Allah, tak mana aku berhajat ke Allah ni. Nak faham itu pun tak boleh. Macam mana nak faham? Macam mana nak kenal Allah? Satu dasar dia ilmu, kena fokus tu, dengar. Sikitlah ke sana. Jadi kalau ada dua Tuhan, tentulah tak ada satu makhluk pun berhajat ke kita. Tentulah tiada suatu pun berhajat pada Tuhan tu, pasal dia lemah kedua-duanya. Kalau ada Tuhan kedua, yang satu berlemah, dua tak agak. Tuhan ni mesti satu sedangkan dia tu diperlukan kepadanya oleh setiap yang selain daripadanya. Sedangkan kita dah bahas lama dah dengan burhan dan bahas itu, awal-awal belajar apa bab-bab wahdaniyah, mana mungkin akan ada dua ilah? Tak mungkin. Kalau ada, alam ni tak ada. Alam tak ada adalah benda mustahil. Bila alam ni tak ada adalah mustahil, ni dua ada menunjukkan Allah tu. Dan semua makhluk datang daripada Allah. Mesti kan. Kalau tak boleh nak rasa faham betul-betul macam mana? Dengan nasihat Datuk Guru kita apa dia? Banyakkan zikir, hadirkan Allah ilah. Allah lah khalik. Ni semua makhluk. Makhluk mesti berhajat pada khalik. Makhluk mesti berhajat pada khalik. Makhluk mesti berhajat pada siapa pencipta dia. Makhluk mesti berhajat pada pencipta dia. Hadirkan hati tu. Satu antara yang disuruh kita hafal Sayyidul Istighfar tu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Baca tu banyak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka anta khalaqtani. Aku ni asal tak ada. La ilaha. Ini yang ada istilahnya. Banyak muraqabah, banyak zikir, banyak musyahadah. La ilaha. Kau dua ilah Allah. Allahu. Ya Allah. Carilah jalan zikir macam mana pun. Zikir am ni saya sebut macam ni lah. Kan? Kalau nak rasa masa tu hebat, Allahu Akbar. Bila dia akbar, kita asghar. Aku asghar. Dia akbar. Allahu Akbar. Selesai itu. Dan diambil daripadanya, tiada wajib atas Allah Ta'ala membuat sesuatu daripada perkara yang memungkin pada akal. Ini pun mudah je, habiskan sikit tu. Kata dia, dan diambil faham daripadanya. Wajib khadhu diambil daripadanya. Maksud ambil ni, diambil faham daripadanya. Faham daripada apa? Makhluk semua berhajat pada Allah Ta'ala. Apa faham makhluk berhajat pada Allah Ta'ala? Tak wajib Allah Ta'ala membuat sesuatu daripada perkara yang mungkin pada akal. Jadi dia sama benda yang boleh faham dari sudut istighna. Allah bila dia tak hajat pada sesuatu, bukan wajib atas dia nak membuat mungkin ataupun harus dia buat mungkin atau tinggal mungkin. Itu pandang pada sudut tu. Dia kata semua makhluk berhajat pada Allah Ta'ala, juga memahamkan Allah Ta'ala tak wajib atas dia. Bab itu pandang pada sudut atas nama harus nak buat mungkin atau meninggalkan mungkin. Yang ni makhluk semua berhajat pada Allah Ta'ala. Apa faham? Tak wajib Allah Ta'ala nak buat apa-apa pun makhluk. Siapa? Makhluk berhajat pada Allah Ta'ala. Allah tak wajib atas Allah Ta'ala nak buat apa-apa kat kita. Untuk kalau dia buat tu tiada lain melainkan kehendak dia, limpah kurnia dia, pemberian dia semata-mata. Tiada apa pun campur tangan kita menyebabkan dia beri sesuatu pada kita. Tak ada apa yang dia wajib bagi kita. Tak ada apa. Dan juga tiada wajib meninggalkannya. Begitu juga nak tinggalkan, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Nisbah Allah Ta'ala faham kata kita yang berhajat pada dia, tiada apa yang wajib atas dia dan tiada apa yang mustahil atas dia. Tak ada. Itu apa hukum? Bab mungkin ni pada Allah Ta'ala harus.
Cuma bahasa dalam bab istighna harus buat mungkin. Dalam bab iftiqar tak wajib buat makhluk, tak wajib meninggalkan apa nama mungkin. Alasan dia, jika sekiranya wajib atasnya membuat sesuatu daripadanya pada akal seperti pahala umpamanya, juga pembahasan yang sama itu, nescaya Allah Azza wa Jalla berhajat kepada sesuatu itu. Betul saya baca ni. Kali belakang. Dia ambil daripadanya, ambil faham daripadanya. Kali belakang tu. Dia ambil faham daripadanya baharu sekalian alam. Dia ambil faham daripadanya semua makhluk ni baharu. Makhluk semua berhajat pada Allah. Apa faham? Makhluk, tak ada makhluk yang qadim. Semua makhluk baharu. Arash pun berhajat pada Allah Ta'ala. Arash ni apa? Dengan Allah Ta'ala. Allah ni Rabbul Arsh. Ya. Baharu sekalian alam ni dengan sekalian. Semua alam baharu. Semua makhluk baharu. Bila semua makhluk baharu, semua makhluk berhajat. Semua makhluk kedudukan dia muhtaj, berhajat pada Allah Ta'ala. Ya. Tak ada makhluk yang qaim bi nafsih, tak ada. Allah huwal hayyul qayyum. Dia saja yang berdiri sendiri. Makhluk dia qaim billah. Hanya ada dengan sebab Allah. Ya. Suara sipir tu. Baik. Pasal apa? Alasan kerana jika ada sesuatu daripada yang qadim, nescaya sesuatu ini, jika ada sesuatu daripada makhluk ni qadim, kalau ada makhluk ni lah yang bertaraf sedia, macam mana zat Allah Ta'ala sedia dengan segala sifat kamalat dia, makhluk pun ada yang sedia. Nescaya makhluk yang sedia tu tidak perlu pada Allah Ta'ala. Kalau Allah ada, arash pun memang ada sedia. Macam mana ada Allah, ada arash. Arash tak hajat pada Allah Ta'ala. Ya. Ada yang buat kelakar itu. Subhanallah. Jadi arash pun jadi duduk martabat Tuhan lah. Macam apa? Dia tak hajat pada situ. Dapatlah ciri dia tu. Sedangkan arash ni berhajat ke Allah, pasal Allah yang cipta arash. Arash berhajat ke Allah Ta'ala. Takkanlah Allah ambil manfaat daripada arash. Semua mustahil. Subhanallah. Subhanallah. Itu wajib mengaji ni, pasal apa kita belajar ni diteras sangat. Kepahaman inilah yang boleh menolak semua pahaman sesat khasnya daripada pahaman-pahaman wasabi, wahabi apa tu, Cik W apa semua tu. Pasal tak faham macam ni, yang tu yang jadi kelang kabut tu. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik, mudah je tu insya-Allah. Macam mana kata dia boleh terjadi? Nak kata ada makhluk yang qadim. Mana boleh? Satu, bila sebut faham la ilaha illallah, Allah je ilah, makhluk takkan duduk ke depan martabat ilah. Makhluk semua baru, qadim ni Allah. Setiap sesuatu yang lain daripadanya pasti memerlukan padanya. Ya. Ayat la ilaha illallah tu padan dah. Tu yang kata la ilaha illallah tu dia kunci besar. Apa dia? Allah juga ilah, makhluk juga ilah. Ya. Makhluk juga ilah duduk mana? Allah hanya qadim, makhluk baru. Allah hanya wujud, makhluk adam. Allah hanya baqa, makhluk fana. Ad-diddani la yajtami'an ni, takkan menghimpun dua ni. Allah takkan menghimpun antara ada dan tiada. Tak. Makhluk asal tak ada, takkan menghimpun ada. Nah dia bukan ada, Allah yang mengada kan dia. Dia bukan ada zati, wajib ada, bahkan harus ada, mungkin ada, binasa ada. Mesti hadam betul siapa tu. Pasal besar la ilaha illallah ni mesti letakkan Allah, kedudukan Allah, makhluk, kedudukan makhluk. Selagi tak boleh hadam kedudukan makhluk, tempat makhluk, makhluk tak boleh tunai hajat makhluk, Allah saja boleh tunai hajat makhluk. Makhluk takkan boleh tunai hajat makhluk. Kalau nampak tunai hajat makhluk, hanya pada rupa saja nampak makhluk tunai hajat makhluk. Tu ayat tu pun mesti ada. Mula-mula tak kerti, tak faham ni apa. Ambil dulu. Ha?
Kalau ada pun hanya pada rupa ya. Tu pada rupa ya. Ataupun dia laluan saja. Hujah-hujah lah sana. Bagaimana hubungan kita sama makhluk? Itu kan. Kita kata makhluk tak berhajat pada makhluk. Itu bagaimana hubungan kita sama makhluk? Tu yang rupa tu. Nak fikir macam mana? Nak fikir macam mana? Nak fikir macam mana? Buatlah apa yang sepatutnya. Lapar nak buat apa? Takkan minum air. Apa mangkuk gitu? Apa makan? Nak makan ke apa? Takkan makan terfikir. Makan terfikir dapat terfikir lah. Dia tak makan macam makan nasi betul? Betul? Nasi bagi kenyang. Jangan buat bodoh gitu. Ambil apa yang sepatutnya atas proses sabab musabab. Yang ni yang nak faham. Ni lah proses sabab musabab. Dia atas kata makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Tu makhluk ni buat apa? Makhluk kita kena berinteraksi dengan makhluk di atas apa yang dibenarkan untuk kita interaksi dengan dia dengan hukum syarak yang Allah Ta'ala bagi kat kita, dengan kadar yang dia bagi kita akal untuk ambil kadaran tu. Takkan minum satu tong. Kalau gelas pun, tengoklah gelas macam mana, jangan gelas dinosaur tu. Minum sebaldi boleh. Tu apa tu? Itu kadaran yang tak diajar dengan syarak pun kita boleh tahu dah kan. Kita ambil makhluk sekadarnya. Lepas tu bila ambil nak faham apa? Kalau contoh air yang dari sudut panjang lah, ada sekali lalu saya sebut dah atas soalan kata macam mana nak buat hubungan makhluk. Hubungan makhluk kita ambil berdasarkan apa yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala untuk kita buat hubungan dengan makhluk tu. Yang tu yang kena belajar hukum syariat. Makan, minum, beranak, isteri, mahram, tak mahram, tengok, dengar, pandang, semua sentuh, ambil, milik, nikah kahwin, mana salah, tak salah. Semua kena belajar tu. Dalam masa yang sama, dalam proses tu buat betul macam mana Rasulullah ajar, hati ni tiada siapa pun tempat kita balik dan rujuk melainkan Allah. Yang makhluk ni tunaikan hukukul ibad, tanggungjawab dengan makhluk. Hatta kalau kita makan, jangan sampai perut dizalimi, bagi dia bekerja apa tak sepatutnya dia kena kerja. Macam itulah bahasa mudah kan. Kalau katalah ada masalah, kena selesaikan dia. Kalau tidak, yang merana tu kita. Tapi bila kita selesai, tengok dapat selesaikan dia macam mana? La ilaha illallah, alhamdulillah, Allah yang selesaikan masalah aku. Yang inilah perjalanan tauhid yang kita nak faham, baru akan jadi ahli tauhid. Kalau tidak, tak jadi ahli tauhid. Untuk jadi ahli apa? Tak tahu nak kata. Tak jadi ahli tauhid, jadi ahli syirik. Ahli syirik macam mana? Jatuh hati ke makhluk. Nasib baik aku ada duit, tak ada duit susah aku. Nasib baik aku makan, nasib baik ada ubat, nasib baik aku kena vaksin. Kalau tidak, kena covid aku. Contohlah. Saya tengok kena injek vaksin, kena covid aku. Kata covid boleh hindarkan, vaksin boleh hindarkan covid. Habis-habis injek kena kuarantin pula 14 hari. 14 hari tambah 14 hari lagi. Apa haru ni? Elok tak kena covid, injek mati juga tu. Nah, ya itu. Sikitlah usia-usia itu kan. Apa saya nak sebut ni? Nak sebut kata kita atas kata macam mana hubungan dia atas makhluk tak beri manfaat, tak boleh tunai hajat sama makhluk. Kena berinteraksi dengan makhluk. Apa yang sepatutnya kita kena berinteraksi dengan makhluk mengikut hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sesama makhluk yang dipanggil hukukul ibad. Sama ada makhluk tu manusia ke, binatang ke, haiwan ke, batu-batan ke, kayu ke, makanan, minuman, ubat ke, apa saja nama makhluk, ambil kadaran yang telah diajar oleh syarak. Hati macam mana? Rujuklah pada Allah. Allah yang senaikan ajak aku siapa? Makhluk tak duduk tempat ilah, makhluk tak boleh berdiri sendiri, makhluk semua berhajat pada Allah. Aku berhajat ke Allah. Duit, makhluk, anak, isteri, makanan, minuman, ubat, semua datang daripada Allah. Proses kehidupan macam ni. Hati macam mana? Hati kepada siapa yang cipta semua ni. Macam tu kot. Sekali lalu jawapan kata macam mana tu. Memang kadang-kadang kelang kabut tu nak faham. Dah kata makhluk tak boleh tunai hajat makhluk, itu kita tunggu je lah. Jangan buat bodoh itu. Bukan macam tu cara hidup. Allah Ta'ala nak bagi hidayat, bukan dia suruh makhluk tunggu je, tunggulah hidayat datang. Bukan macam tu. Bukan bodoh macam tu. Dia hantar Nabi, dia hantar Rasul.
Yang tak mukjizat. Nak tunjuk apa? Disuruh buat apa sepatutnya kena buat di atas tindakan proses cause and effect. Sebab musabab, cause and effect. Pi buat. Bila buat macam mana? Makhluk tetap martabat makhluk. Jangan gadaikan akidah di atas, jangan gadaikan akidah ke Allah Taala. Berasa Allah tunai hajat dengan sebab melalui makhluk, kita pun jatuh hati kat makhluk. Ni masalah. Itu yang jadi cinta dunia, cinta pangkat, cinta kuasa, cinta apa, cinta perempuan, cinta nafsu, cinta makan, cinta pelantak, apa saja ghairullah ni kita cinta diri sendiri, cinta pangkat, cinta kemasyhuran, cinta popular, cinta duit. Habis nak pergi ke Allah Ta'ala, jangan kata nak cinta Allah Ta'ala, nak hadir hati ke Allah, Allah ilah pun tidak. Jangan kata nak cinta, jauh cinta, nak sebut perkataan cinta tu. Macam tu sekali lalu, yang nak pasal nak faham bagi letak betul-betul, nak kata macam mana boleh terjadi yang makhluk ni ada yang qadim, mustahil pasal yang qadim hanya Allah Ta'ala. Atas nama makhluk ni semua makhluk baharu. Makhluk ni baharu, mestilah Allah yang baharukan, dan makhluk takkan boleh tunai hajat makhluk sama sekali. Pasal makhluk ni nama makhluk. Allah je ilah. Allah saja yang boleh tunai hajat, makhluk tak boleh tunai hajat. Kalau makhluk boleh tunai hajat, ana suri, rupa, laluan. Kita tak boleh reti, mereka kena mengaji. Siapa yang mengaji? Ajar guru, laluan. Dengan makhluk terima kasih, yang mana upah, yang mana gaji, yang mana peri satu hal, nak mana hadiah, apa seumpama tu. Tapi hati macam mana? Allah faham. Muamalah. Kalau kita bicara tu atas upah, atas gaji, atas apa lagi yang sebut, atas sewa, atas sedekah, atas infak, atas zakat, bagi betul perjalanan syariat atau mana yang boleh, mana tak boleh, siapa tak boleh, mana hak, mana cukup syarat, tak cukup syarat. Hati macam mana? Allah bagi semua dapat aku boleh faham. Lalu kot guru ni. Atas budi bicara, terima kasih, syukuran jazilan, jazakallah khair, syafakallah. Semua tu syariat. Itu yang baik-baik. Mai iblis, mai Yahudi, laknatullah alaik. Allahumma ahlikil kafarata wal kafirin wal nasara wal yahud. Contoh kan. Apa dia? Doalah kebinasaan pada orang yang sepatutnya akan dapatkan kebinasaan. Itu hancur mereka. Alhamdulillah, Allah Ta'ala pelihara kita. Bukan apa, tengok power aku doa, hancur semua. Tak kucing. Movie tak kucing tu. Nak faham apa? La ilaha illallah. Makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Kita pun tak boleh tunai hajat kita. Takkan makhluk lain pula boleh tunai hajat kita. Makhluk tak boleh tunai. Bukanlah dengan perkataan itu menafikan sabab dan musabab. Itu yang jangan sewil mengaji tu. Ngaji pergi habis. Ngaji pergi faham. Ngaji pergi reti. Ambil betul-betul bahasa tu. Tak betul mengaji, sewil. Ya. Allahumma salli ala sayyidina. Asal nak sebut tadi mengaji tu, ngaji pergi habis. Ngaji jangan sekat tiang, ngaji sekat tiang bahaya. Apa cerita dalam WhatsApp tu, saya tengok ada itu sekali. Dia tunjuk WhatsApp kan. Ada orang tukang cuci lantai. Dia naik kapal terbang, dia cuci lantai. Waktu dia tengok dalam jumpa dalam kapal terbang tu buku panduan membawa kapal terbang. Baca-baca. Kaedah nak menghidup, menterbangkan kapal terbang. Dia baca ada step 1, step 2, step 3. Pergi kata dia, mula tekan butang. Ada satu hijau, satu merah. Hidupkan enjin. Tu enjin pun hidup. Tu berjalan, jalan. Dia pun terbang. Untuk nak terbang, tekan butang ketiga. Terbang. Terbang. Tu terbang, sonok lah boleh terbang. Tapi ngaji tak habis. Tu nak mendarat. Buka-buka, tengok siri yang kedua. Belilah buku siri yang kedua. Siri kedua tak ada. Sama. Makhluk tak beri hajat, tak boleh tunai hajat makhluk. Wah, gali tauhid lah. Aku makhluk tak beri hajat oleh makhluk. Wah.
Semua buang semua, dompet, kereta semua, anak bini semua buang, cerai semua. Sebab apa? Makhluk tak beri manfaat, tak mudarat. Allah je beri mudarat manfaat. Habis-habis lapar cari nasi juga. Bini kau, anak menangis, wah, mana bini? Siapa jaga anak aku? Waktu kerja semua dah berhenti macam mana? Duit tak ada, nak bayar selipar koyak, nak isi minyak, takkan nak isi air kencing. Alamak, macam mana? Aku belajar tauhid, apa? Makhluk tak boleh beri hajat, menunaikan hajat makhluk. Allah itu tunai hajat. Engkau nak buat macam mana? Tu kena beli siri kedua. Ngaji bagi habis, tu kata ngaji bagi habis. Ngaji bagi habis. Saja sebut kat tu. Wahabi banyak tu. Ngaji tak habis macam tu. Jangan kata orang awam dia, ustaz dia pun ngaji tak habis. Itu. Mula dia kata tak boleh. Baru jumpa hadis, tukar pula hukum. Jumpa hadis ni, tukar hukum lain pula. Jumpa hadis ni, tukar nak hukum lain. Macam apa? Ngaji tak habis. Itu lah. Ulama kita dia sebut, siap. Tapi tak siap pun bagi habis juga. Bagi habis. Kita duk cerita ni masih nak faham istiqamah. Makhluk fakir. Siap. Makhluk tak boleh tunai je makhluk. Dengar elok. Itu bab tauhid akidah. Tak payah cerita ke orang pun tak apa. Yang tu yang kita nak ambil. Atas jalan sabab, kita pun hidup atas jalan sabab. Tak payah hajar tu. Tu kata binatang pun faham sabab. Air, burung pun dahaga cari air tau. Dia tak pergi makan cabai kalau dia dahaga. Dia tak pergi jemur tak pergi. Dia dahaga dia cari air. Air tu tak payah hajar. Burung pun pandai. Tapi nak kata bila minum air Allah hilangkan dahaga aku. Hatu burung tak pandai. Kita kena pandai. Kalau kita pun tak pandai, kita mendapat burung, tak ada akal. Mendapat haiwan. Yang tu yang dia bahasa kat haiwan kat kita macam tu pasal itulah. Pasal kita hanya irtibat adi. Kita hanya berpegang dengan suri tadi, yang rupa tu, zahir tu. Kita tak boleh faham siapa yang mengurus di sebalik zahir. Kita rasa kita besar, aku hebat, aku cantik, aku comel. Tak. Allah yang mencantikkan aku. Cantikkan akhlak aku, ya Allah. Cantikkan tauhid aku, ya Allah. Engkau yang telah sempurnakan kejadian aku. Sempurnakan akhlak aku. Sempurnakan iman aku. Dan tu yang baca doa tengok cermin tu, ada lah. Allah. Lupa pula dah Allah. Kama hasanta khalqi fahasin khalqi. Itu lah. Tu. Belajar makhluk tak boleh tunai aku. Hatta aku tak boleh tunai aku. Aku jadi macam ni, bukan aku jadikan aku macam ni. Allah jadikan aku macam ni. Lepas tu nak minta apa? Jangan minta ya Allah handsomekan aku lagi. Tak. Apa dia? Ya Allah cantikkan akhlak aku. Cantikkan iman aku. Kenal dengan aku kepadamu. Kau yang jadikan aku ni. La ilaha illallah. Baru iman. Baru istilahnya faham la ilaha illallah. Baru faham makhluk ni muftakirun ilahi. Berhajat ke Allah. Kita fokus memang itu. Saya syarah pun memang nak syarah itu. Sebenarnya semua tu memang kita nak belajar, nak faham ni pun semua ke situ. Mana mungkin nak kata makhluk ni boleh ta'ajab pada Allah Ta'ala. Kita dah bicara dah lepas, kata dia yang setiap selain daripadanya keseluruhannya semua makhluk ni mesti berhajat pada Allah Ta'ala. Alasan dia apa? Allah je ilah, makhluk ke ilah. Makhluk tak boleh berdiri sendiri, Allah saja berdiri sendiri. Allah saja qaim min nafsi. Allah saja yang al-qayyum. Makhluk dia qaim billah. Makhluk semua fakir, dhaif, muhtaj. Ini makhluk. Baik. Wa yu'khadhu minhu aidan annahu la ta'sira li syai'in. Yang ni khas dia sebut mengenai perjalanan asbab ni, yang kita walaupun buat sesuatu, walaupun buat sabab, adakah sabab tu memberi bekas? Ada pelajaran itu khas. To be continued. Tomorrow morning insya-Allah. Morning ni ya, tomorrow morning. Pagi esok sambung khas bicara itu. Adakah kita akan jumpa istilah apa yang dipanggil adat, tabiat, apa lagi disebut, Allah zat makhluk sendiri beri manfaat, tabiat, adat. Allah, lupa pula dah sebut ni. Ilat, tabiat, adat. Jumpa situ ni. Kalau ikut kita ahli tauhid macam mana? Zat makhluk pun tak boleh bagi mudarat manfaat, tabiat makhluk pun tak bagi mudarat manfaat,
adat makhluk pun tak beri mudarat manfaat. Memang hakiki Allah saja bagi mudarat manfaat. Kalau ada kita duk faham makhluk boleh memberi sesuatu mudarat atau manfaat, sama ada dengan zat dia, dengan tabiat dia, dengan adat dia, ataupun dengan elat, atas nama elat, atas nama adat, atas nama tabiat, semua ni bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Ada bab boleh jadi kufur, ada bab boleh jadi fasik, ada bab bodoh. Nak jadi muslim, mukmin, muhsin, muttaqin betul-betul, mukminin betul-betul, imanan kamil, la ilaha illallah, apa dia? Makhluk tak boleh tunai hajat sama sekali. Kalau buat sabab pun, sabab tak beri bekas, Allah je beri bekas, bukan sabab untuk meninggalkan usaha ikhtiar. Ya. Ada pelajaran lah, continue. Ngaji lagi habis, ngaji lagi habis. Nak baca sekali panjang-panjang tumpah kan. Itu yang tunggu continue, sambung. Atas kita belajar ini nak ambil faham makna istiqar tu saja. Atas bilang tadi, rumusan kita balik sebelum tutup ni. Bila sebut kata makhluk ni iftiqar kullu ma'adahu ilaih, daripada sifat 20 tu ada 9. Apa dia? Tentulah Allah Ta'ala ni makhluk semua berhajat pada Allah. Siapa? Saya dia kudrat, iradat, ilmu, hayat. Tentulah qadrat, muridan, aliman, hayyan. 8 lah. Itu 8. Lepas tu tentulah dia sah. Sebab tu semua makhluk berhajat pada dia. Ambil faham benda tu apa dia? Allah Ta'ala kalau dibuat satu makhluk tak boleh beri bekas. Yang tu satu lagi lah. Pertama yang ni bukan beri bekas. Baharu alam. Semua alam ni baharu. Bila makhluk ni semua berhajat pada Allah, alam ni baharu. Tak ada satu alam pun yang qadim. Maksudnya apa? Dan semua makhluk berhajat. Tentulah makhluk ni Allah yang cipta. Tentulah Allah saja qadim, makhluk baharu. Tak ada makhluk yang qadim. Kita nak sambung nanti. Dan Allah, makhluk semua berhajat pada Allah. Itu makhluk ni boleh ke memberi tunaikan hajat sama makhluk? Makhluk tak boleh tunai hajat sama makhluk, sama ada zat makhluk, elat atau sama ada atas jalan elat, atas jalan tabiat, atas jalan adat, tidak sama sekali. Bahkan yang tu suri. Tu sebut dah awal tu, tapi jumpa khas bahasa kitab jumpa ni. Rupa saja suri. Atau istilah ilmu balaghah dipanggil majaz akli. Majaz akli. Itu pun kita sekali lalu sebut nanti insya-Allah. Pastikan ngaji sambung. Itu ya. Adapun berhajat sebut itu. Wallahu a'lam. Bukan ada pun berhajat, salah langkah ni. Di atas apa yang hal sekalipun. Wa yu'khadhu minhu aidan. Anahu la ta'sira li syai'in. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri ilaika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافل.